yang komplementari. Okey, kita tengok dulu kepada ubat tradisional. So, ubat tradisional diperoleh daripada, cikgu kata tadi, daripada alam semula jadi, sama ada tumbuhan ataupun haiwan, tanpa diproses. Contoh, kita ada pokok lidah buaya. Pokok lidah buaya ni orang tua kata, kalau kamu terbakar, contoh kena benda panas, kena sunburn, kena periuk panas kan, nak hitam tu kan. So, bila kena tu terus ambil, patahkan lidah buaya, sapu pada tempat yang terbakar tu, atau bukan terbakar lah, tempat yang kena benda panas tu. So sebab apa, dia sejuk kan, so lawan dengan panas, so dia tak akan jadi menggelembung. Selalunya contoh, kalau kamu kena minyak panas, kena periuk panas, nanti dia gelembung cair tu kan. So kalau kamu sapu lidah buaya awal-awal, dia tak akan ada gelembung tu. Okey, contoh halia macam cikgu cakap lah, membuangkan angin dalam badan. Okey, makan halia, minum air halia, terus boleh buang angin. Ginseng herba, selalu Cina lah, famous. Popular dalam perubatan kaum Cina untuk pelihara kesihatan badan. Contoh, dia makan ginseng untuk badan lebih kuat, tenaga lebih kuat, lebih gagah. Okey, so itu ginseng. Kalau pokok bunga raya pula, daun dia melegakan sakit kepala. Sebab tu orang kata kalau demam, kalau anak-anak demam, okey, ambil pokok bunga raya tu, daun dia ramas dalam air, sapukan atas kepala. Sebab apa? Satu, dia dapat sejukkan kepala tengah panas tu. Yang kedua, dia dapat melegakan sakit kepala. Dan dia juga dapat mengatasi masalah keguguran rambut. Okey, kalau quinina ni apa? Pokok kayu manis. Kulit kayu manis tu, pokok kayu manis. Kulit kayu manis tu, contoh dia untuk membuat ubat penyakit malaria. So, ini adalah ubat tradisional. Okey, so contoh ubatan moden pula. Ubatan moden, contoh pil-pil ni, nampak? So, yang pil-pil ni confirm dia akan ada guna dadah, tapi tak banyak lah, kuantiti dia terkawal kan. Lepas tu dia akan guna bahan-bahan kimia. So, itu adalah perubatan moden. Yang mana kalau kita nak mudah, dia akan buat dalam bentuk pil, sama ada dalam bentuk kapsul, ataupun dalam bentuk cair, larutan. So, ada 3 lah. Sama ada pil. Pil macam ni lah, pil. Dia ada sarung dia. Okey. Pil macam ni, pil yang tak ada sarung ni, kapsul yang ada sarung ni, larutan yang cecair, contoh ubat batuk, larutan kan. Okey, yang pertama kita ada ubat-ubatan psikoterapeutik. Psikoterapeutik, dah nama pun psiko, sakit, psiko. Kamu ni psiko lah. So, psiko itu adalah berkaitan dengan minda. Okey, apa yang penyakit yang disebabkan oleh minda? Contoh, kita ada tekanan perasaan, kita ada penyakit kemurungan, kita ada penyakit orang cepat marah. So, itu adalah melibatkan perasaan dan minda, pemikiran, nampak, dan kelakuan. So, ada 3 jenis, kita bahagikan kepada 3 jenis pula, iaitu stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Okey, maksud psikoterapeutik ni rawatan-rawatan yang berkaitan dengan pemikiran. Okey, so yang pertama stimulan. Kalau ubat stimulan, kita ada contoh ubat amfetamina, iaitu dia merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak. Maksudnya kita rasa lemau, kita rasa malas. So, kita makan ubat stimulan untuk kita dapatkan tenaga, untuk kita aktifkan balik otak dan badan. Okey, antidepress. Depress ni tertekan. So, bila dalam keadaan tertekan, boleh menyebabkan seseorang murung. Okey, so ubat yang kita boleh ambil adalah contoh imipramine dan amitriptyline. So, nama-nama ini adalah jenis-jenis ubat antidepressant, iaitu ubat untuk merawat penyakit kemurungan. So, pernah kan orang depres ni, orang tertekan, murung, boleh menyebabkan bunuh diri. So, bahaya. Cara nak kawal, kita ada ubat antidepressant. Okey, next kita ada ubat antipsikotik. Antipsikotik ini adalah lebih kepada ubat penenang. Contoh, orang yang kurang waras, dia boleh cepat marah. Okey, orang-orang dekat rumah sakit jiwa ke, cepat nak marah. So, cara doktor nak kawal dia,
bagi ubat penenang. So bila ubat penenang kita akan rasa lebih tenang. Itu saja. Okey, lepas tu kita ada antibiotik dan nama pun antibiotik. Biotik merujuk kepada bakteria. So ini adalah ubat-ubat untuk melawan bakteria, melawan penyakit berjangkit. Okey. Contoh kita ada penicillin dan streptomycin. Penicillin ni biasanya penyakit kurak, kan kurak ke apa ke, cara dia letak penicillin. Sebab apa? Penicillin ni kurak itu adalah bakteria. So cara nak hapuskan bakteria, makan antibiotik. So syarat makan antibiotik ni, kalau doktor kata makan dalam 7 hari, maka makan dalam 7 hari walaupun kamu sembuh. Makan sampai habis sebab kita nak matikan bakteria. Kalau kamu makan 2 hari stop, dia tidak akan berjaya. Sebab dia kena dalam proses yang berterusan secara tepat. Sebab tu antibiotik cikgu pula. Doktor akan bagi masa dengan dia akan bagi berapa hari bila kena makan. So kena ikut. Okey, lepas tu kita ada analgesik. So analgesik ni lebih kepada untuk kurangkan kesakitan. Contoh kalau kita aksiden ke, berdarah ke, sakit kepala, migraine, macam mana cara nak hilangkan dia? Makan ubat-ubatan yang jenis analgesik, iaitu contoh kita ada aspirin, paracetamol dan Codeine. Okey, so ini adalah contoh-contoh dia lah. Paracetamol tu contoh dia Panadol. Kamu sakit kepala makan Panadol. So Panadol tergolong dalam analgesik, iaitu melegakan kesakitan. Okey. Okey. So last kali kita ada perubatan komplementari, iaitu rawatan tambahan berserta ataupun rawatan komplementari ni dia gabungan lah pun boleh juga, gabungan antara moden dengan tradisional pun boleh dipanggil sebagai komplementari. Okey. So yang pertama kita ada akupuntur. Contoh-contoh dia ni lah. Akupuntur ni apa? Ni jarum steril yang dimasukkan pada titik-titik yang tertentu. Bukannya kamu ambil jarum main titik je dalam badan orang. Tidak. Kamu kena belajar. Sebab dia ada titik-titik saraf dia. Dekat mana? Kalau nak hilangkan sakit kepala, dekat mana kena cocok jarum tu. So kena belajar. Akupuntur ni selalunya orang Cina lah. Lepas tu kita ada chiropraktik. Chiropraktik ni adalah membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Contoh, terseliuh, tersalah sendi. Lepas tu kamu pergi dekat orang yang pandai, dia akan baiki balik sendi-sendi kamu tu. Baiki balik orang, contoh berlari-lari, terkehil. Nak baiki balik. So itu kita panggil rawatan chiropraktik, iaitu rawatan komplementari yang mana kita tak ada guna ubat moden, tak ada guna ubat tradisional. Yang ni secara kemahiran. So kemahiran ini kita panggil chiropraktik, membetulkan urat-urat atau sendi-sendi. Lepas tu kita ada urutan tradisional. Contoh, orang lepas bersalin ke, badan lenguh-lenguh, buat urutan tradisional. So dapat mengurangkan kesakitan dan keletihan. Orang yang sakit-sakit badan ke, apa lenguh ke, itu adalah urutan tradisional. Biasa dengar kan? Okey, lepas tu kita ada homeopati. Apa itu ubat homeopati? Dia digunakan untuk menguatkan keupayaan tubuh dan melawan penyakit yang menyerang. Bukan menyediakan untuk membunuh kuman dan penyakit. Nampak? So dia kuatkan tubuh badan. Bukannya untuk melawan penyakit. Bukannya untuk membunuh bakteria. Contohlah orang kata makan ubat ni, boleh menghalang COVID. Tapi dia tidak boleh membunuh COVID. Cuma dia dapat menghalang. Sebagai ni lah. So itu adalah contoh ubat homeopati. Sekarang ni famous. Pernah dengar Yong Living tu? Yong Living yang orang letak ubat berasak, yang ada perisa-perisa dia. Orang kata dapat membunuh, dapat membagi minda yang lebih sihat, tubuh badan yang lebih kuat untuk melawan penyakit. Kalau biasa dengar tu, sekarang ni famous. Ramai orang jual yang living tu. Itu adalah contoh rawatan homeopati. Faham? Okey, lepas tu kita ada terapi herba. Terapi herba ni macam biasalah. Selalunya orang Cina jugalah. Menggunakan tumbuhan dan haiwan. Dia dapat
Tapi dia tak ada ni lah. Dia tak ada campuran bahan kimia, dadah ke semua tak ada. Terapi herba ni maksudnya minum air herba untuk jaga kesihatan badan pun sama juga. Okey, so itu saja. Kita akan stop sampai sini saja. Okey, thank you.